Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita salat subuh secara berjemaah. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir daripada tahun 1443 Hijrah, yang mana malam ni masuklah tahun baru 1444 Hijrah. Tun Dr. Mahathir lahir tahun 1343 Hijrah. Tun Mahathir lahir 1343. Dia baru saja menyambut ulang tahun yang ke-100 pada 18 Julai baru ni. 18 Julai baru ni, tahun Masihi, tahun hijrah dia lebih kurang Zulhijjah, 20 Zulhijjah, tak silap saya gitulah. Bulan Zulhijjah baru ni dia cukup umur 100 tahun hijrah. Masihi belum lah, Masihi 97. Masihi 97, tapi hijrah dah 100 tahun. Harap kita sampai jugalah umur panjang macam tu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi bila tiba waktu hijrah ni, kita akan cerita tentang apa itu hijrah. Dan hari ini saya akan mengemukakan beberapa soalan. Akan mengemukakan beberapa soalan untuk kita sama-sama bincangkan. Soalan pertama tentang hijrah. Soalan pertama, kenapakah orang Madinah lebih mudah terima dakwah Nabi berbanding orang Mekah? Sedangkan Nabi SAW membesar di Makkah, lahir di Makkah, orang kenal Nabi saleh, orang kenal Nabi ni amanah. Orang mana kenal? Orang yang kenal Nabi ni amanah sampai orang panggil dia Al-Amin ialah orang Mekah, bukan orang Madinah. Tapi Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, orang tak dapat terima. Tiba-tiba orang Madinah boleh terima, sedangkan orang Madinah tak kenal pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah tengok pun wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu soalan pertama. Cuba fikir, pernah tak kita fikir kenapa? Jawapannya kerana orang Mekah, walaupun dia kenal sifat peribadi Nabi SAW, fizikal Nabi dia kenal, tapi dia tak tahu tentang Nabi akhir zaman. Dia tak tahu Nabi akhir zaman. Adapun orang Madinah, dia tahu ada Nabi akhir zaman. Kerana orang Madinah ni masyarakat mereka masyarakat majmuk. Di sana terdapat golongan Yahudi Ahlul Kitab. Bila mereka ada Yahudi Ahlul Kitab, maka mereka ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Bahkan ketika Nabi SAW berada di Makkahul Mukarramah, orang-orang kafir, ada satu rombongan diketuai oleh Uqbah bin Abi Mu'id pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah nak berjumpa dengan Ahlul Kitab, padri-padri dan rahib-rahib, untuk bertanya tentang Nabi akhir zaman. Sebab dia tak ada maklumat. Jadi kata rahib-rahib di sana, sekiranya orang yang mengaku jadi Nabi itu boleh jawab 3 soalan ni, confirm dia Nabi. Soalan pertama, tolong tanya dia, sebab dia mengaku kat Mekah jadi Nabi ni. Tolong tanya dia cerita tentang orang yang ditidurkan selama 300 tahun. Kalau dia boleh jawab siapa dia dan cerita tu, memang dia Nabi. Soalan kedua, tolong tanya dia cerita seorang lelaki yang menguasai timur barat. Kalau dia boleh jawab, confirm dia Nabi. Soalan ketiga, tanya orang yang mengaku dia Nabi ni, kata orang Yahudi di Madinah, orang mengaku dia Nabi ni, tanya dia tentang roh. Kalau dia boleh jawab tentang roh, maka dia confirm Nabi. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kahfi dan surah
Al-Isra, yang mana dalam tu ada cerita 3 soalan. Jadi di sini dapatlah kita ketahui bahawasanya orang Madinah ni dia ada ilmu dan pengetahuan sedia ada tentang Nabi akhir zaman. Bahkan Yahudi dan Nasrani, Ghatfan, mereka sentiasa berperang dengan orang Arab sana. Bila berperang dengan orang Arab, dia angkat tangan doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan berkat Nabi yang bakal Engkau utuskan di akhir zaman, menangkanlah kami. Orang Yahudi doa. Orang Yahudi doa tu, menangkanlah kami ya Allah. Maka menang sungguh. Dia tawassul dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad tak ada lagi waktu tu. Nabi Muhammad, dia tak tahu lagi Nabi Muhammad bangkit, tapi dia tahu Nabi Muhammad akan bangkit. Dia doa macam tu, maka dia menang. Maka Allah Ta'ala pun sebut dalam kitab, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bila mana datang kepada mereka kitab, dan juga mereka ni, iaitu ahli kitab ni, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, menggunakan nama Nabi Muhammad ketika berperang untuk menang. Dan bila mana Muhammad datang sungguh, ma'arafu, bila datang kepada mereka apa yang mereka dah tahu, kafaru bih, mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya di Madinah tu cerita tentang Nabi akhir zaman mereka dah tahu. Soalannya, siapa dia tahu? Orang Yahudi. Habis, kenapa yang beriman yang bukan orang Yahudi? Tu soalan kedua. Kenapa yang beriman yang bukan orang Yahudi? Yang berimannya geng-geng Aus dan Khazraj. Betul? Kenapa? Kerana Aus dan Khazraj ni dia duduk berperang dengan Yahudi di Madinah ni. Yahudi kata, kamu ni tak lama lagi kami akan buat pembersihan etnik. Kami tahu Nabi akhir zaman akan bangkit. Bila Nabi akhir zaman akan bangkit, kami beriman. So kamu ni akan dihalau. Geng-geng Aus Khazraj ni akan dihalau. Jadi oleh kerana kamu duduk lawan kami, kamu tak ikut Nabi akhir zaman, kami ikutlah sebab kami ada kitab. Kami tahu dah Nabi akhir zaman akan bangkit. Tunggu bangkitnya kami ikut. Geng-geng kamu, orang-orang kafir ni, kami halau pembersihan etnik di Madinah ni. Bila dengar macam tu, maklumat dah dapat. Aus Khazraj ni satu amalan dia, bila sampai bulan haji dia pergi buat haji. Sampai bulan haji dia pergi buat haji tu. Buat haji kat Mekah tu. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Aqabah, baginda SAW peristiwa Aqabah, baginda akan berada di Aqabah, dan bila datang orang daripada Madinah nak buat haji, dia dakwah. Dia bagi tahu, berimanlah aku Nabi akhir zaman. Jadi Aus Khazraj yang datang nak buat haji ni jumpa dengan Nabi akhir zaman, aku Nabi apa semua. Maka mereka ni dah ada maklumat. Yahudi nak bagi tahu lah. Dia fikir balik, daripada dapat pada Yahudi masuk Islam dulu, baik kami masuk dulu. Kalau tak, kami kena berbersih etnik. Kami dibersihkan. Jadi dia pun beriman. Bila dia beriman, Nabi pun hantar naqib buat usrah. Antara naqib yang dihantar oleh Nabi ialah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair pergi bersama dengan golongan yang telah Islam ni, pergi Madinah mengajar agama kat sana. Mengajar, lama-lama Islam berkembang kat sana, dan mereka senang menerima kerana yang datang awal-awal ni dah bagi tahu dah, ini Nabi akhir zaman. Confirm yang Yahudi duk kata Nabi akhir zaman orang ni lah. Kenapa? Yahudi dia bagi tahu lama dah. Dia nak ikut dulu, dan sempat kat kita dulu. Ikutlah. Maka ikut. Kemudian barulah berlaku peristiwa hijrah. Bila hijrah berlaku, maka geng-geng Yahudi tak boleh terima Nabi akhir zaman bukan daripada golongan Bani Israel, daripada golongan Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim ada anak Ismail dan Ishak. Anak Ishak Yakub. Nabi di hari akhir zaman lahir daripada keturunan Nabi Yakub tu. Tiba-tiba keturunan Nabi Ismail, dia tak puas hati. Bila tak puas hati, dia tak beriman. Tu nak bagi tahu kepentingan pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada, dia dah ada dah pengetahuan tu, maka dia pun beriman.
Tu soalan nombor 1. Terjawab? Jawab. Soalan nombor 1. Jawab tak? Kalau orang tanya lah, pelik juga Nabi berdakwah 13 tahun tak dapat terima. Orang Madinah bukan Nabi yang bagi tahu, Mus'ab bin Umair. Bukan Nabi sendiri. Mus'ab bin Umair dihantar, senang terima. Bila Nabi sampai terima tala'al badru alaina, pakat sambut Nabi. Kenapa? Kerana mereka sudah mengetahui pengetahuan sedia ada tentang Nabi akhir zaman. Itu nombor 1. Soalan kedua. Soalan kedua, ketika peristiwa hijrah. Ketika peristiwa hijrah, Nabi SAW menyusahkan diri dia untuk berhijrah dengan bersembunyi di Gua Thurla, dengan berjalan kaki. Kenapa? Soalannya, kenapa Nabi tak minta borak? Sedangkan Nabi sebelum tu lebih kurang 2 tahun atau setahun setengah sebelum peristiwa hijrah, Nabi dibawa Isra Mi'raj, naik burak daripada Makkah sampai ke Palestin. Kenapa dalam peristiwa hijrah ni Nabi tak angkat tangan doa, ya Allah ya Tuhanku, hantar buraklah senang, kejap je sampai Madinah. Dulu kan 2 tahun lepas kan dah naik dah burak, hantar burak samalah. Kenapa? Soalannya kenapa Nabi tak buat gitu? Dan kenapa Allah tak hantar burak? 2 soalan. Kenapa? Jawapannya yang pertama. Jawapan yang pertama yang perlu kita faham, Nabi ini sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang menjiwai kesusahan rakyat. Dia menjiwai kesusahan rakyat. Dengan makna, kalau dia suruh umat ini hijrah pada zaman tu jalan kaki, takkan dia naik burak. Tu Nabi SAW. Sahabat-sahabat semua hijrah dengan susah, takkan Nabi nak hijrah dengan senang. Tu Nabi SAW dia kena susah juga. Inilah pemimpin yang hebat. Dia jangan pula harga barang naik, rakyat susah, dia naik gaji. Kan pelik tu. Gaji geng-geng je naik, gaji rakyat tak naik. Tapi geng-geng naik gaji, ahli-ahli besar-besar naik gaji. Lepas tu minyak naik, yang makan minyak banyaknya rakyat. Pening. Jadi ni nak bagi tahu macam mana Nabi SAW menjiwai kesusahan rakyat. Macam mana rakyat susah jalan, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Madinah. Nabi pun gitu jugalah. Nabi pun sama. Inilah dia jawapan bagi kenapa Nabi tak doa hantar burak. Kalau Nabi doa hantar burak, Allah makbul doa Nabi. Hantar burak, naiklah Nabi burak dengan Abu Bakar, relax. Awal sampai orang 12 hari jalan nak pergi sana, dia tak sampai 12 hari, tak sampai 1 malam. Palestin jauh lagi, boleh sampai tak sampai 1 malam. Takkan Madinah dekat lagi kan? Cuba fikir. Jadi Nabi berusaha sebagaimana dia suruh orang lain berhijrah, dia pun menjiwai kesusahan rakyat. Satu jawapan. Dan satu lagi soalan berkait dengan soalan ni. Soalannya, Nabi hijrah ni tak macam Umar. Tuan-tuan tengok Umar hijrah macam mana? Umar ni bila nak hijrah, dia pergi tawaf Kaabah. Dia kata, aku dah hijrah. Man arada an yuthqila ummahu au yutima waladahu falyalqini wara'a hadzal wadi. Siapa-siapa nak mak dia menangis sebab anak dia mati, siapa-siapa yang nak supaya mak dia menangis sebab anak dia mati, dan siapa-siapa yang nak anak dia bergelar anak yatim, sekat aku. Kau kena bel. Falyalqini wara'a hadzal wadi, tunggu aku luar lembah ini. Siapa-siapa nak rasa mak dia menangis sebab anak dia mati, siapa-siapa nak rasa bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim, okey, sekat aku nak hijrah. Tak ada siapa-siapa berani sekat. Power tak power, berani tak berani. Adapun Nabi Muhammad SAW tak lagu tu.
Sembunyi, ajak orang tua, lepas tu suruh orang muda ganti tempat tidur. Nampak macam penakut dia, betul lah. Nampak macam penakut. Tapi kata Sa'id Ramadan Al-Buti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baginda adalah sunnah tasyri'iyah. Perbuatan baginda tu menjadi syariat. Kalau dia buat berani lagu tu, orang lain pun kena buat berani gitu juga. Sebab Nabi ni adalah apa yang dia buat jadi sunnah dan diikuti. Bila jadi sunnah dan diikuti, kalau dia buat lagu tu, orang lain kena buat lagu tu juga. Habis berapa orang je yang macam Sayyidina Umar yang berani lagu tu. Sayyidina Umar tak apalah, dia buat lagu tu, perbuatan Sayyidina Umar tidak dianggap sunnah tasyri'iyah. Sebab tu Nabi SAW dalam peristiwa sembahyang tarawih, kan Nabi tak sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Bila orang tanya, bila malam pertama sahabat sembahyang sama dengan Nabi, tak ramai sangat. Malam kedua pakak pergi ramai sebab dah viral ni. Kedai kopi malam tadi sembahyang malam dengan Nabi, seronoknya, dah viral pakak pergi ramai. Malam ketiga penuh masjid. Nabi tak keluar sembahyang tarawih sama dengan sahabat sampai subuh. Sehingga sahabat pelik, kenapa dua malam dah sembahyang, malam ketiga tak sembahyang? Subuh baru Nabi keluar. Sembahyang subuh. Sahabat pun tanya, apa Nabi jawab? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku bimbang kalau aku keluar tiap-tiap malam, tarawih ni fardu. Bila jadi fardu, kesian kat kamu, kesian kat umat aku. Sebab tu Nabi SAW, dia hijrah, dia buat perancangan sama dengan orang biasa-biasa. Bukan kerana dia penakut, tetapi kerana nak orang ikut macam gaya biasa. Bukan gaya luar biasa, supaya orang boleh ikut. So pemimpin-pemimpin pun kena buat gaya biasa-biasa macam rakyat lah. Jangan buat gaya luar biasa, nanti payah nak ikut. Sebab tu imam pun sama. Kalau jadi imam sembahyang, dia kena buat gaya biasa. Sebab senang orang belakang nak ikut. Buat gaya warak dia baca satu rakaat, satu Baqarah, depan pula makmum belakang. Dia kena baca Al-Fil, Al-Tarakai. Jangan baca Al-Baqarah, walaupun Al-Fil tu lebih besar daripada Baqarah. Faham tak? Al-Baqarah tu apa dia? Lembu. Al-Fil gajah. Faham sikit? Cerita lah ni saja. Cerita orang ni jadi sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib dia baca Baqarah. Panjang lah. Lepas habis Baqarah tu, makmum baru tanya, makmum yang baru sampai, dia tanya, biasa imam ni kalau isyak dia baca tu? Jawab orang jemaah tu, biasa dia baca Al-Fil. Sembahyang tempat lain, Al-Baqarah pun panjang ni dah. Surah Baqarah saja dekat isyak dah dia kata habis. Kalau Al-Fil tak tahu, Al-Fil tu gajah besar lagi. Padahal Al-Fil alam tarakai je. Tu tak faham apa nama. Dia ingat ke surah Quran ni panjang ikut besar nama. Baik. Jadi seorang imam, dia kena ikut gaya biasa. Biasa makmum-makmum. Jangan ikutlah gaya luar biasa dia. Kalau dia seorang dia sembahyang nak baca Baqarah ke, nak sujud baca 50 kali tasbih, ikut dia lah. Tapi bila kenapa? Kerana diajar oleh Nabi SAW. Baik. Berapa soalan dah? 3. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengatur strategi. Tengok mengatur strategi. Soalan bagaimana Nabi mengatur strategi, dan apakah kesan daripada atur strategi yang baik. Kesan dia. Satu, strategi yang Nabi atur. Kedua, kesan daripada aturan strategi yang hebat ni. Okey. Nabi SAW bila nak berhijrah, Nabi atur orang buat kerja. Ada ahli dan kuasa tu. Pertama, dia atur Ali. Apa kerja Ali? Ganti tempat tidur dia.
Lepas tu Abu Bakar peneman dia. Peneman dia, pengiring dia. Ada pengiring dia, ada pengganti tempat tidur dia. Yang ketiga, ada tukang bagi makan kat dia. Sebab dia nak bersembunyi di Gua Thur selama beberapa hari. Okey, tukang bagi makan dia Asma binti Abu Bakar. Lepas tu zaman dulu tak ada WhatsApp. Bila tak ada WhatsApp, nak tahu maklumat orang kafir Quraisy cerita apa tentang Muhammad dan Abu Bakar, dia lantik Abdullah bin Abu Bakar sebagai spy. Yatasamma'u akhbar Quraisy. Dia dengar, dia buat laporan. Lepas tu SB lah dia. 4, 5 dia lantik pula seorang lagi nama Amir bin Fuhairah. Kerja Amir bin Fuhairah apa dia? Kerja Amir bin Fuhairah, dia hilangkan tapak kaki. Nabi berjalan nak sampai Gua Sur, Amir bin Fuhairah kerja dia bawa kambing biri-biri pergi jalan. Kambing biri-biri banyak-banyak tu pergi jalan untuk hilangkan tapak kaki Nabi. Baik, tu Amir bin Fuhairah. Lepas tu dia lantik pula Abdullah bin Uraiqah. Abdullah bin Uraiqah ni orang kafir. Dia lantik untuk tunjuk jalan yang tidak dilalui oleh orang lain. Dia panggil jalan sahil, jalan pesisir. Yang mana jalan tersebut tidak siapa tahu. Mana bukan jalan biasa. Zaman dulu tak ada GPS. So dia lantik GPS tu. GPS mana? GPS nama Abdullah bin Uraiqah. Jadi perancangan Nabi ni, di sini kita dapat tahu Nabi merancang dengan penuh teliti. Dan Nabi guna semua sumber-sumber kekuatan. Nabi guna orang tua. Abu Bakar, kenapa dia orang tua? Orang tua ni dia lain dengan orang muda. Tenang je waktu berjalan. Tenang, kalau orang muda cepat. Dia lagi lain. Kita pun sampai dengan orang tua kan relax Cuba pun sampai dengan budak-budak muda. Serabut. Kejap-kejap berhenti. Makan nombor 1. Jumpa mana-mana kedai makan. Orang tua dia tak makan sangat. Maknanya tengok dia pilih. Kemudian dia pilih orang muda untuk ganti tempat tidur dia. Ali orang muda. Nak ganti tempat tidur ni, dia kena orang lebel jugalah, orang gagah jugalah. Ali. Kemudian dia pilih remaja untuk jadi spy dia. Siapa dia? Abdullah bin Bakar. Orang lagu ni dia budak-budak muda kan laju. Bapak dengar cerita orang bagi tahu kat orang ni. Kan? Kemudian dia gunakan orang perempuan untuk hantar makanan. Kenapa orang perempuan? Sebab orang perempuan dia pakai jubah besar. Dia boleh tutup makanan ni. Sebab tu ketika dipanggil Fatimah sebagai Zatun Nitaqain, orang yang mempunyai 2 tali. Sebab bila dia letak makanan, dia nak sembunyikan makanan dia susah nak sembunyi. Dia ambil kain jubah dia kerat jadi tali, diikat mulut bekas makanan. Lepas tu dia ambil satu lagi tali panjang daripada kain dia, diikat jadi gitu. Kemudian dia boleh sangkut kat leher bekas makanan. Kemudian baju luar ditutup. Tu Asma, maknanya nak tolong agama Allah ni, dia sanggup potong kain dia buat tali. Geng-geng budak perempuan sekarang potong kain dia untuk seksi. Bukan nak bantu agama Allah, tambah seksi. Baik, dia guna orang perempuan untuk hilangkan tapak kaki. Dia guna Amir bin Fuhairah. Siapa dia? Itu hamba. Untuk tunjuk GPS, dia guna Abdullah bin Uraiqah. Itu siapa? Orang kafir. Cuba tengok, dia guna belaka. Siapa dia? Orang tua, Abu Bakar. Orang muda, Ali. Remaja, Abdullah. Perempuan, Asma. Hamba, Amir bin Fuhairah. Orang kafir, Abdullah bin Uraiqah. Dia guna setiap sumber perancangan Nabi. Bila Nabi merancang dengan penuh perancangan, dia akan ada bantuan Allah. Kita pun sama, kita merancang comel-comel, akan ada bantuan Allah. Yang Nabi tak rancang. Sebab tu kita nak buat apa sesuatu, kita rancang baik-baik, nanti akan ada bantuan Allah. Apa yang bantuan Allah datang? Bantuan Allah datang, pertama, labah-labah.
Buat sarang. Betul. Yang kedua, merpati. Tuan-puan, kalau tuan-puan buka satu buku kisah labah-labah dengan kisah merpati ni, buku Profesor Dr. Basri Ibrahim. Dia kata cerita ni cerita yang macam tak betul lah. Saya pun bila ceramah dulu tak adalah cerita sangat. Ada cerita, ada tak cerita. Sebab cerita ni dikatakan tak betul. Sehingga saya jumpa fatwa daripada Lajnah Fatwa Darul Ifta' Misriyah di Universiti Azhar. Universiti Azhar ni dia ada majlis fatwa dia. Majlis fatwa dia menyatakan cerita kewujudan kisah labah-labah dan kewujudan kisah merpati adalah sabit. Dan dengan sabit tu maksud dia ada, berasas. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan Ibnu Katsir mengatakan sanad dia kuat. Jadi kalau ada penceramah kata cerita tak betul, dia ambil pandangan lain. Kalau orang kata Ustaz Rifki cerita tu cerita tak betul, duduk sebar dalam masjid, saya jawab, tengok fatwa Universiti Azhar. Tanya dia lah. Fatwa Lajnah Fatwa Al-Azhar. Jadi saya jumpa dalam Lajnah Fatwa Al-Azhar, dia katakan cerita tu cerita yang benar dan ada dalam kitab-kitab juga lah. Baik. Jadi dalam kitab sebut bahawasanya pakar jejak tapak ni, walaupun dia Nabi SAW berusaha untuk hilangkan tapak, tapi orang kafir ni ada pakar jejak tapak. Jejak akhir sekali sampai depan muka gua. Sampai depan muka gua tu, dia bagi tahu kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni dia orang kafir yang jadi tuan kepada Bilal. Yang tuan pun pernah dengar cerita Bilal orang angkat batu letak atas dada. Ni Umayyah ni ya. Jadi beradik dengan Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Dua-dua ni orang teruk lah. Keturunan Umayyah ni lah lahirnya Muawiyah. Muawiyah orang hebat. Sebab itulah selepas daripada khilafah Rashidin Bani Umayyah ni, lepas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sejarah kan. Baik. Umayyah ni dia ni pakar sarang labah. Dia pakar sarang labah. Jadi bila pakar jejak tapak sampai depan muka gua, dia beritahu Umayyah, confirm Muhammad dan Abu Bakar ikut ilmu aku duduk dalam ni. Confirm dalam ni. Umayyah tengok ada sarang labah-labah. Umayyah kata, kaifa yakunu Muhammadun wa Abu Bakrin fi? Mustahil Muhammad dan Abu Bakar ada dalam ni. Wa alaihi nasjul ankabut. Ni ada sarang labah-labah. Nak bagi tahu kau, sarang labah-labah ni wujud min qabli ayyulada Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, sarang labah-labah ni ada dah. Dengan makna labah-labah diilhamkan oleh Allah untuk buat sarang besi lama. Dia buat sarang tu besi lama, bukan buat sarang besi baru. Menyebabkan orang datang tengok, oh lama dah ni. Kalau lama dah takkan Muhammad masuk, sarang labah-labah tak berubah. Lama dah ni. Kalau buat besi baru lain. Ini bantuan Allah. Setelah perancangan yang rapi dilakukan oleh Nabi, akan datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi burung merpati pun ada kat situ juga. Ini juga perancangan Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua berada dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika mana Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat dia, la tahzan, jangan bimbang, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Wa ayya fa anzalallahu sakinatahu alaihi, dan Allah Ta'ala pun turunkan rasa sakinah, ketenangan dalam jiwa Abu Bakar. Itu satu lagi pertolongan Allah. Ada sakinah, ada rasa jiwa. Sebab itulah Quran mention secara jelas sahabat Abu Bakar, tahap sahabat. Sebab itu Rasulullah Allah Ta'ala sebut id yaqulu li sahibihi, ketika mana Nabi cakap kepada sahabat dia. Sebab tu orang yang mengingkari
title sahabat Abu Bakar kafir. Abu Bakar sahabat tak sahabat? Sahabat. Kalau orang ingkar title sahabat dia kafir. Kenapa? Sebab Quran bagi tahu. Tapi kalau orang ingkar title sahabat orang lain tak apa. Tak kafir. Tak kafir lah, tapi tak bersabah lah. Tak sampai tahap kafir. Sebab title sahabat Abu Bakar dimention khusus oleh Allah dalam Quran, idh yaqulu li sahibihi. Title sahabat orang lain tak. Nama sahabat yang Allah Taala sebut dalam Quran nama siapa? Sudah. Dalam Quran ada seorang sahabat nama dia Allah Taala sebut dalam Quran khusus. Abu Bakar tak sebut nama, dia kata sahabat li sahibihi. Ni memang Nabi Allah Taala sebut khusus nama dia. Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun minha wataru falamma qada Zaidun minha wataru zawwajnakaha. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Bila mana Zaid sudah ceraikan isteri dia nama Zainab binti Jahshin dan selesai iddah, maka Allah Ta'ala kahwinkan Nabi Muhammad dengan Zainab. Zainab ni bekas isteri Zaid, tetapi Zaid ni anak angkat Nabi. Jadi bising orang kata Nabi kahwin dengan menantu dia, sebab anak angkat dia kahwin dengan Zainab. Bila dia bercerai, Nabi pun kahwin pula dengan Zainab. Jadi asalnya dia jadi menantu kepada Nabi. Menantu apa? Menantu angkat, bukan menantu anak betul Zaid ni. Jadi bising. Allah Ta'ala pun turunkan Quran nak bagi tahu bolehlah kalau menantu daripada anak angkat boleh jadi bini kita kalau anak angkat dah ceraikan. Jadi nak cerita nama Zaid tu dimention khusus dalam Quran. Baik. Jadi Nabi SAW dengan Abu Bakar ni diberikan bantuan oleh Allah kerana perancangan yang dilakukan secara teliti. Akhir sekali dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia duduk berbaring di Gusur 3 hari. 3 hari duduk di Gusur. Lepas tu dia berjalan keluar untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka berjalanlah Nabi SAW pergi ke Madinah dan berlakulah beberapa ceritalah. Suraqah kejar Nabi kan. Suraqah bin Malik kejar. Kenapa Suraqah bin Malik kejar? Sebab ada tawaran lumayan 100 ekor unta. Dapat bawa Muhammad dan Bakar hidup atau mati, hadiah 100 ekor unta. Maka kejarlah siapa dia? Suraqah. Tapi ni nak bagi tahu bila Suraqah kejar, satu pengajaran. Suraqah kejar, dia letak lembing kat belakang. 1, 2, 3. Dia pun tulis if'al, lakukan. Lebih kedua, la taf'al, jangan lakukan. Bukan lebih apa? Anak panah. Anak panah ketiga, dia tak tulis apa-apa. Jadi bila dia pergi tengoklah Nabi dekat dah. Dekat dah, dia pun cabut. Jangan lakukan. Keluar yang tu aja. Orang jahiliyah, dia percaya dengan nasib ni. So siapa-siapa yang percaya dengan nasib-nasib ni sama jahiliah lagi. Kau duk percaya, duk tilik nasib, petok balik. Tarik balik. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Tarik balik, tak boleh buat. Tak apa, kejar lagi. Untuk dekat, kejar, jereluh bola kaki kuda. Jereluh kaki kuda. Dia kata ni tak boleh ni. Memang ada bantuan lain ni. Lepas tu nak lari lah, nak balik. Cabut kaki kuda tak lepas. Tarik tak lepas. Tarik tak lepas. Sudah. Akhir sekali, Muhammad, tolong aku. Ni perangai orang ni. Tolong aku. Soalannya, Nabi pergi ke tak? Nabi pergi tolong tak? Dalam kitab Fiqh Sirah, ketika Suraqah kejar, Nabi tak paling langsung belakang. Abu Bakar ni kejap-kejap paling. Takut. Di sini siapa nama Sa'id Al-Buti kata, inilah dia tawakal setelah usaha.
Tawakal kita usaha. Tengok Nabi usaha dah sembunyi situ, latih orang ni hilang tapak kaki. Tiba-tiba Suraqah dapat jalan pergi juga. Lepas tu tak boleh buat apa. Tawakal dia lah. Lepas tu Nabi tak paling sikit abuk tengok. Aku dah tawakal dah padamu ya Allah. Aku yakin kamu jaga aku. Aku dah usaha dah. Tapi Abu Bakar takut tengok belakang. Baik. Bila kaki jelus, Nabi Muhammad datang, cabut, bantu. Baik Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau kita tak perlu bantu, mampus set tahu lah. Dia pergi bantu. Bila bantu Nabi SAW, Suraqah cerdik. Suraqah nampak dah kemenangan Islam akan datang. Tak boleh buat apa Muhammad ni. Tak apa Muhammad. Ni aku nak bagi tahu. Aku takkan pecahkan rahsia. Takkan pecahkan rahsia untuk mana, aku janji. Tapi minta tolong bagi sikit cok. Satu surat perjanjian cok. Cok apa? Usah perjanjian kalau kamu satu hari nanti pergi balik semula ke Mekah, perintah balik Mekah, kau jangan buat apa-apa kat aku. Kau bagi cok sikit. Kenapa? Jangan buat apa-apa kat aku. Bimbang juga kok orang lain datang serang Mekah lepas-lepas ni. Pakat serang aku boleh tunjuk ni. Ni Muhammad dah bagi surat jaminan. Nabi bagi. Abu Bakar tulis surat jaminan keselamatan. Tak Islam lagi tu. Satu ungkapan Suraqah cakap. Lepas tu Nabi kata, satalbasu siwara Kisra. Satalbasu siwara Kisra. Gelang Maharaja Kisra akan dipakai oleh kamu. Dia raja-raja ni dia ada nama-nama tertentu. Kalau raja Yaman, nama dia Najasyi. Bukan Najasyi. Tumbang. Raja Yaman Tumbang. Kalau raja Mesir Firaun. Kalau raja Parsi Kisra. Kalau raja Rom Hercules, Hirqal. Nama-nama. Kalau Sultan Johor, Sultan. Kalau Perlis, Raja. Kalau Kelantan, Sultan. Kalau Melaka, Yang Tun Negeri. Yang lagu tu. Nama-nama. Jadi Parsi punya nama, gelaran raja dia apa dia? Kisra. Bila Nabi SAW bagi tahu kepada siapa nama Suraqah, satalbasu siwara Kisra. Kamu akan pakai gelang Maharaja Kisra. Peliklah Suraqah. Faham je kat gitu. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Parsi jatuh. Bila Parsi jatuh, Sayyidina Umar panggil siapa? Suraqah. Suraqah dah Islam. Ambil gelang ni, pakai. Kamu Suraqah. Terkejut Suraqah. Bila Suraqah terkejut tu Suraqah menangis. Suraqah kata, aina anta ya Rasulullah. Aina anta ya Rasulullah litanzura ma basyartani bihi. Di mana kamu ya Rasulullah? Mana kamu Rasulullah? Untuk kamu tengok sendiri berita gembira yang dah kamu bagi tahu aku dulu. Pengajaran dia, jangan duk ingat budak nakal ni sampai bila-bila pun tolol. Mudah cakap. Kita tengok budak-budak nakal lah, cok, tolol sampai mati dah. Tak tolol, dia akan berubah. Dia ada waktu dia akan berubah. Sebagaimana Suraqah, tak ada yang paling teruk. Suraqah orang lain kerja tak sampai, dia jumpa. Dia budak nakal dia cerdik. Jumpa orang lain cari juga, tak dapat. Jadi budak kat sekolah ni budak nakal. Dia boleh buat benda yang tak pernah sabar dah nakal. Tapi satu hari nanti dia akan berubah. InsyaAllah. Kamu ni Suraqah. Ramai benar Suraqah kat sekolah. Suraqah kat sekolah saya ramai. Ramai benar Suraqah bin Malik. Ya Allah, nakal. Tapi insyaAllah kita doa supaya dia jadi Suraqah Malik. InsyaAllah. Baru semangat sikit jadi cikgu. Tengok budak nakal-nakal, Suraqah. Tengok dua, Suraqah. Tengok tiga, Suraqah aja. Tapi tak apalah. Itulah dia seorang guru. Motivasi buat seorang guru. Tapi bukan tak ada seorang pelajar saya nama Fahmi.
budak ni tingkatan 1, tingkatan 2 tu amat nakal. Tapi satu benda saya suruh dia, azan. Sebab dia ni suara kuat. Azan. Zuhur, kau azan Fahmi. Bila dia azan, budak diam. Waktu tu tak ada mic lagi, ada lewat. Nak semayang, kau azan. Zuhur dia azan, asar dia azan. Saya suruh dia. Tapi nakal Tuhan je tahu. Tapi sebelum PKP baru ni dia telefon saya, Ustaz, ajar saya sembahyang tarawih sebab saya kena duduk rumah mak mertua. Ajar cara sembahyang tarawih selawat macam mana. Kenapa? Kena duduk rumah mak mertua suruh jadi imam. Sebelum daripada duduk rumah mak mertua tu, dia dah telefon saya sebelum kahwin. Minta untuk bayar segala benda-benda yang dia curi kat koperasi. Saya kata, kau curi apa kat koperasi? Ustaz tak tahu. Saya boleh kira item tu hampir tiap hari saya curi. Oh gitu kau. Aku suruh kau azan. Azan. Curi air dia. Lepas tu saya pun bagi tahu lah. Kau kira lah berapa kau bayar. Dia bank in tau. Lepas tu dia suruh saya kira fidyah nak bayar puasa. Sebab dia puasa tinggal aja tiap-tiap tahun. 10 hari, setahun. Sejak balik tu biasa dia. Ustaz kira saya nak bayar berapa dan saya kena ganti macam mana. Allah kata. Lepas tu pergi umrah dengan mak dia. Lepas balik umrah tu dia kahwin. Minggu lepas saya pergi beli nasi kat Taman U. Di kedai mak dia, jumpa dengan dia. Ada anak. Allah Fahmi, berjanggut. Panjang mana ustaz lah pula. Ya Allah, peluk dia, salam dia, suka ya. Kau dah soleh, Alhamdulillah, dia pun tahu. Alah, budak-budak nakal. Suraqah. Suraqah sama sekarang. Soleh, Alhamdulillah. Tu nak bagi tahu, kita tengok budak ni jangan orang macam Suraqah tu pun boleh berubah tak? Dia nak bunuh Nabi tu. Budak sekarang nakal-nakal tak bunuh Nabi, setakat main game PUBG je. Ni nak bunuh Nabi betul. Nakal dia jadi Suraqah. Baik. Jadi tu cerita, antara cerita-cerita yang boleh kita ambil pengajaran lah. Kemudian Nabi SAW dalam membina masyarakat. Untuk bina masyarakat, Nabi didik dengan apa? Mula-mula sekali Nabi didik masyarakat dengan apa? Yang ni orang Kementerian Pendidikan kena dengar. Sebab orang Kementerian Pendidikan ni didik orang. Dan didik orang dia buat apa? Nabi SAW didik masyarakat Madinah. Mula-mula sekali Nabi buat masjid. Nabi tak buat pada bola. Masjid dulu. Cuba kita tengok sekolah-sekolah lama lah. Sekolah baru saya tak tahu. Sekolah-sekolah lama dulu, kalau dibina, ada tak bina masjid sekali dalam sekolah? Surau dulu. Tak ada. Bila bina sekolah, makmal ada, kantin ada, tandas ada, kelas ada, surau tak ada. Dululah, tak tahulah sama sekarang. Surau tidak menjadi satu agenda penting dalam pembinaan sekolah dulu. Sebab tu orang buat derma untuk bina surau sekolah. Betul? Betul tak? Kenapa? Kerana dia tak faham hijrah ni. Hijrah Nabi nak didik umat, dia buat masjid dulu. Bila dia buat masjid dulu, maknanya itu paksi, itu pusat utama pendidikan. Tapi orang Kementerian Pendidikan faham ke tak faham? Dulu. Sekarang saya tak tahu. Sekarang ada. Kalau Pulau Perdana tu ada. SMK Pulau Perdana, saya pergi tu, dia dah siap dah. Ini untuk surau. Alhamdulillah. Saya harap lagu tu belaka. Maknanya kena ada. Itu yang nombor satu Nabi bina. Bukan Nabi bina makmas sains mula-mula sampai hospital, tak. Nabi bina mula-mula sekali masjid. Sahabat ni, bila Nabi jalan naik unta sampai di Madinah, orang sambut tolak al-badru alaina. Saya pergi Madinah dulu, ada seorang orang Arab Madinah bergaduh dengan saya. Dia ni pemilik syarikat bas. Jadi syarikat bas tu, makmum saya, jemaah saya lambat naik bas. Dia marah, dia berjalan juga. Jadi saya call saya punya jemaah, tak naik lagi. Saya suruh berhenti, tak nak berhenti. Saya suruh tunggu, tak nak tunggu. Dia marah saya bergaduh dengan bas, cakap Arab dengan dia. Akhir sekali
Dia rasa kesian pun. Saya salli ala Nabi, selawat pada Nabi. Lembut tu dia pegang saya, kucuk. Parah macam mana? Okey, baik. Nampak kita marah pun. Dia ingat kita tak pandai Arab. Kita marah keluar bahasa Arab lagi power. Sebab ikut dan dia tak tahu dah. Jadi dia bawa tu ikut dan. Marah kat dia ni. Jadi lepas dia nampak kita marah tu, bila dia bawa bas, tak apa. Dia kata, awak boleh ceramah benda baru kepada jemaah. Lalu setempat, okey, dia pula jadi mutawif. Dia kata zaman Nabi hijrah dulu, sahabat beratur daripada ujung sana sampai ujung sini. Dia baca tolak al-badru alaina. Di tengah jalan tu dah. Dia kan nak boleh sampai ke Masjid Quba tu, tengah jalan dia tuju start sana sampai sana. Beratur macam tolak al-badru alaina, sahabat-sahabat di Madinah. Oh, terima kasih. Kita terima kasih kat dia, bagi tahu pada jemaah. Seronok jemaah dapat mutawif seorang lagi. Lalu pula dia kata, ni masjid atas tu, tempat turunnya ayat idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Bila datang kepada kamu satu majlis, ada orang datang, kena buka, bagi ruang untuk orang baru duduk. Ayat Quran turun. Sini. Nabi duduk sini. Allah bagi tahu pula jemaah. Jalan lagi. Ni turbatus syifa. Turbatus syifa, tanah syifa. Nabi ambil tanah ni, Nabi baca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimna biizni rabbina. Doa orang kena sakit sakit badi mayat. Nabi ambil tanah ni, tanah kawasan ni. Oh, seronok. Jadi saya pun alhamdulillah, sebaik aku gaduh dia. Kalau tak Nabi tahu, sampai kat kebun kurma, terus dia pergi kat tokek kurma tu, bagi ajwah 1 kilo. Untuk awak. Dia suka. Jadi nak bagi tahu orang Madinah beratur tunggu Nabi. Ceritanya zaman tu beratur tunggu Nabi, dan Nabi bawa unta jalan. Diceritakan pakak pegang tali unta. Ya Rasulullah, tidur rumah saya lah. Nak bagi tahu orang Madinah. Jadi kata rumah saya. Kalau zaman sekarang aircon baru tukar, tilam herba, macam-macam lah. Ujuk Nabi tu. Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta tu berjalan sendiri sebab dia berjalan ikut arahan Allah. Unta tu berjalan, tiba-tiba unta duduk satu tempat, satu tanah. Tanah tu kepunyaan Sahal bin Suhail. Sahal dan Suhail, dua beradik. Kata Nabi, tanah apa? Unta duduk ni, tanah Sahal dan Suhail. Beli. Aku nak tanah ni, beli. Tak usah lah, ambil lah dan nak tanah. Beli bisaman, dengan harga. Abu Bakar bayar. Di sini aku isytihar Masjid Nabawi. Maka buatlah Masjid Nabawi. Tuan-puan bayangkan pahala Abu Bakar. Pahala Abu Bakar Siddiq. Besar tak besar, dengan duit yang dia beli itu jadi tanah dia sampai sekarang Masjid Nabawi. Tu Abu Bakar Siddiq. Sebab tu Nabi kata, kalau iman umat ini berada satu deraja, iman Abu Bakar berada satu deraja, berat iman Abu Bakar lagi. Betul lah, sungguh lah. Baik, jadi tanah Sahal dan Suhail ni dibeli oleh Abu Bakar dan diwakafkan untuk jadi masjid sampai sekarang. Tu yang Nabi mula-mula buat masjid. Dan Nabi didik umat melalui masjid ni. Jadi harap-harap Kementerian Pendidikan dengar ceramah saya. Bila-bila nak buat sekolah pun kena ada surau, siap tempat semayang, dah ada dah. Tak perlulah cikgu-cikgu nak buat kutipan, beli buat rumah, buat masjid. Betul tak? Betul. Masjid ni, surau ni, sekolah ni. Sekolah ni memang sekolah ni paling power. Sebab tu orang masjid tu. Sekolah saya dulu, saya belum sampai tak ada surau. Buat kutipan, alhamdulillah. Siaplah 450,000 buat kutipan surau. Maknanya kita kena buat sendiri, bukan pihak Kementerian Pendidikan yang menyediakan. Lepas ni kita harap pihak Kementerian Pendidikan yang menyediakan berdasarkan dalil daripada apa yang Nabi buat untuk didik umat. Mula-mula sekali Nabi buat masjid. Bila sampai di Madinah, cukuplah sekarang tu.
Moga-moga bagi manfaat kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman macam mana peristiwa hijrah ini menjadi pencetus kepada kebangkitan agama Islam. Tak lama lepas hijrah, 7 tahun. 7 tahun balik semula ke Mekah, Islam ke Mekah. Power tak power? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, tak jalan. So Nabi keluar ke Madinah, bina kekuatan di Madinah, akhir sekali balik semula ke Mekah dan Islamkan kota Mekah. Berapa tahun? 7 tahun. Kan tahun ke-8 hijrah pembukaan kota Mekah. 8 tahun. Maknanya mudah-mudah nak cakapnya, orang kalau duduk kampung sendiri nak bina kekuatan tak power. Dia kena keluar dulu. Ambil kekuatan kat luar, atas balik. So Nabi berapa tahun? Nabi berapa tahun? Nabi 8 tahun. 8 tahun dia dapat Islamkan semula kota Mekah. Jadi saya dah 19 tahun ni. Keluar daripada Kelantan pergi Johor, kena patah balik. Tapi kena ingat, Nabi Islamkan, kemudian Nabi balik di Mekah semula, Madinah semula, dan Nabi meninggal di Madinah. Dia balik ke Mekah, diislamkan Mekah, dan Islam Mekah jadi negara Islam. Kemudian Nabi balik semula ke Madinah dan Nabi meninggal di Madinah. Kalau saya nak ikut macam tu, saya kena balik dakwah di Johor dah 19 tahun, balik jadi tu guru kat Kelantan, kemudian mati kat Johor. Baru jadi. lagu jadi. Tak apalah, di Johor pun boleh lah, sebab nasi kabur dah ada, tak ada masalah. Boleh juga makan nasi kabur kalau di Johor, tak semestinya Kelantan. Moga-moga Allah Taala berkati, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf ada salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.